Okey, ini benda yang dalam industri ni yang tak berbaik ni, kadang-kadang itulah orang cakap nak kena pergi berbaik-baik dengan producer, berbaik-baik dengan director, ataupun kita punya posting social media tu kena kreatif, orang kata, untuk mendapatkan perhatian. Kadang-kadang dia ada satu masa tu aku lagi suka, baik kalau korang nak kenal aku melalui kerja aku lah, bukannya kau kena kenal aku melalui mungkin melalui aku punya social media ataupun just rupa je. Kalau nak kenal, okey, tengok Megat boleh berlakon, itu dia. Abang Megat, okey, sekarang kau tengah shoot filem Walik arahan Arif Abu Bakar, dan kau bawa peranan Walik, iaitu watak utama dalam filem ni. Ini pertama kali kan kau bawa watak utama? Pertama kali dalam layar screen lah, on screen. Sepanjang dah rasanya nak dekat 17 tahun lah kot dah berkecimpung dalam bidang seni ni. Sebab kalau teater tu pernah, teater tu adalah 2-3 kali, tapi kalau tu cakap dalam atas layar ni, ini pertama kali dapat pegang watak utama. Okey, teater pernah lah. Teater pernah lah. Tapi TV atau screen lah, filem ke apa ke tak pernah? Tak pernah. Ya, selalunya supporting je ataupun part of the ensemble. Tapi this is the first time jadi watak utama. Excited tak? Excited, nervous, macam-macam lah kita, sebab benda-benda yang orang kata tak sangka. Ini memang betul-betul sebab datang dalam projek ni kita tak tahu nak pegang watak apa. Cuma dapat confirmation watak ni 2 minggu sebelum nak syuting. So kita macam terkejut. Tapi Alhamdulillah, orang kata rezeki tu kalau dah tertulis tu, Alhamdulillah lah kan, kita sampai juga tu kan. So excited, tanggungjawab, nervous, macam-macam perasaan tu. Okay, so kau filem Walik ni, kau bawa watak Walik. Filem ni filem action kan? Ya, betul. Filem action, sama macam filem pertama Ariel, iaitu Geran. Dan dia menampilkan silat lah sebagai martial art dia. So kau memang ada basic martial art? Itu yang sebelum dia macam ironik kataan dia, sebab ramai orang tak tahu yang sebelum aku berkecimpung dalam bidang seni ni, memang aku belajar silat dan pernah even wakil KL 3 kali. Apa benda, dan pernah pergi bertanding secara kebangsaan apa semula. Tak adalah hebat, tapi kita adalah basic tu, dan juga daripada belajar daripada umur 14 tahun kot. 14 tahun sampailah bila terlibat dalam bidang lakonan, dalam bidang seni teater ni kan, benda tu macam dia tolak ke belakang sikit dan tak ramai orang tahu. Somehow again, dalam teater pernah guna, dalam bangsawan itu pernah guna skill tu. Tapi even masa time buat musical pun, sebab musical tu PJL kan, Puteri Gunung Ledang, so adalah keluar juga skill silat tu. Tapi somehow again on screen, dalam TV ke dalam drama filem, tak pernah orang tanya, atau mungkin sebab biasalah orang kadang-kadang dia tengok secara fizikal kan, tapi dia tak tahu yang kita ada ni. Somehow bila buat Geran tu, barulah orang tahu, oh Megat ni pernah belajar silat dan ada basic silat, mungkin boleh gunakan skill silat tu untuk dalam filem. So tadi kau kata pasal orang tengok gitu luaran kau macam tu. So maksud kau size ke apa? Basically size lah kan. Mungkin dan dekat kita selalu orang secara tipikal ni, orang tak bila orang kaitkan benda macam fizikal ni, benda-benda yang melibatkan aktiviti fizikal macam silat ke ataupun martial art ke, mesti size tu dalam kepala mungkin fit body, dan mungkin badan ketak-ketak ke apa kan. Tapi sama itulah yang
mungkin orang tak terfikir nak tanya lah, Megat boleh silat ke? Kan, tengok oh gemuk macam ni kan, boleh ke? Rupanya Megat boleh silat. Okay guys, sekejap kita tengok ni preparation. Ni kru semua sedang bekerja dekat set ni. Dia orang tengah set up lah untuk next scene. Sekejap lagi dia orang tengah kerja. Dan ni hero kita ni hero kita ada kat sini. Okay, Megat, aku nak tanya kau lagi pasal action film. Yeah. Okay, kat Malaysia. Malaysia action film lah. Apa pandangan kau tentang action movie kat Malaysia? Okay, dia macam trend tu dia macam timbul balik. Pada aku dia pada tahun 80-90-an tu ada banyak dekat Malaysia filem action, martial art lah especially. Somehow pada tahun 2000 sampai 2010 tu ke atas dia kurang, tapi mungkin pada akhir 2000 sampai 2015 ke atas dia makin timbul balik. Dan selepas kehadiran filem macam Raid apa semua, dia mungkin ada efek dekat Malaysia. Jadi somehow setelah filem macam contoh Pascal dan Geran muncul, dia macam timbul balik minat pembikin filem kita nak buat filem action bercorak martial art ni. Okay, hari ni aku tanya pasal filem maknanya kau dengan Ariel. Kerja sama kau dengan Ariel ni aku tengok daripada Geran, lepas tu Pungut, baru je siap, lepas tu ni pula apa nama Walid. Kau tak takut ke kalau orang kata nanti kau berlakon dengan Ariel je kan? Maksudnya tiga filem Ariel semua ada kau. So kau tak takut nanti orang komen kata macam kroni ke dengan Ariel ke? Apa pandangan kau? Rasanya benda tu kita sebagai pelakon dengan pengarah punya hubungan tu, relationship tu, kita sama-sama keselesaan tu penting. Sebab sebelum Geran jujur langsung tak pernah kenal Ariel, tak pernah kerja langsung. Somehow bila lepas kerja dengan Geran barulah kita kenal dia. Dan dia macam kita suka cara kerja dia. Mungkin kena dengan jiwa kita. Dia macam bila dijemput lagi untuk buat, sebenarnya ada satu lagi filem yang ada buat, itu Anak Rimau. Itu pun aku terlibat juga. Itu pun tak tahu filem tu bila keluar. Tapi rasanya tak ada masalah. Sebab untuk setiap filem tu bukannya Ariel bagi watak yang besar. Kita datang ni untuk memudahkan kerja semua orang. Sebab ini adalah teamwork. Ariel sebagai nakhoda, dan kita suka nakhoda tu punya arah dan tujuan. Apa salahnya kita jadi dia punya kru dalam kapal dia tu kan? Dan aku rasanya tak ada masalah. Kalau lepas ni mungkin lepas 3 filem 4 filem ni dia nak berubah arah kepada orang lain, why not? Aku tak kisah kan. At least dapat dah bekerjasama dalam filem-filem yang awal ni, alhamdulillah. Okay, pandangan kau atau komen kau tentang bekerja dengan Ariel. Kau dah 4 projek dengan dia. So apa pandangan kau tentang Ariel? Itu yang aku seronok dan suka bekerja dengan Ariel ni, sebab kita tahu dia bila nak buat kerja dia ni, dia pentingkan kerja dia karya itu. Maknanya dekat pada aku, niat dia untuk membuat satu filem tu adalah bila fikir pasal duit tu dia nombor 2. Yang penting hasil karya dia tu, apa yang dia nak sampaikan tu datang daripada sini. Itu yang aku suka kerja tu. Sebab dia apa benda, dia tak mungkin. Kalau orang yang business thinking mungkin tengok Ariel ni tak patut buat kerja macam ni, tapi dia pentingkan tu lah, kerja dia punya karya tu dulu sebelum datang benda lain ni. So bila keluar benda tu, dia bukan pasal duit, tapi pasal apa yang datang daripada hati. Itu yang aku sukalah. Untuk lead dalam filem, kau rasa susah ke tak, maknanya untuk
untuk menjadi lead actor dekat Malaysia ni, sukar ke atau senang je? Okey, dia sebenarnya boleh jadi senang, dan dia boleh jadi susah, tapi itu tergantung pada individu. Sebab bila muda sikit, okey, bukan nak memuji diri, tapi kalau tengok diri kita sendiri zaman muda-muda, gambar dan juga cara Handsome lah. fizikal tu sebenarnya kalau aku nak ke arah yang rupa, boleh je. Tapi dia again, dia perlukan kerja jugalah. Kita kena jaga makan, kita kena workout secara fizikal, kita jaga, dan insya-Allah boleh dapat. Rasanya kalau 10 tahun lepas ataupun 13-14 tahun lepas aku buat benda tu, mungkin aku boleh dapat lead role masa time tu lagi, kan. Tapi masa tu aku tak tahu, mungkin ada dalam diri ni, dalam hati ni macam keinginan tu nak dapat ilmu lakonan tu lebih, kan. Dan bila dah sampai usia lebih 30-an tu, dia dah makin suka. Kita dah sedar dah macam, aku sendiri yang tak jaga diri. Lepas tu sekarang ni dah susah nak dapat watak-watak lead ni. Padan muka, kenapa kau tak jaga? Tak apa, tapi tak apa. Sebab bila dah cecah lebih atas 30-an tu, rasa seronok pula pegang watak-watak supporting ni. Sebab dia lebih pelbagai. Watak supporting ni dia lebih dia boleh pergi macam-macam arah. Kita boleh go crazy lah, orang cakap, kan, bila pegang watak supporting ni. Ada pada satu masa tu dah nak dekat 40 tu, aku tak fikir dah pasal watak lead ni, kan. Jadi tiba-tiba bila dah 42, bila baru dapat watak ni, baru macam maknanya masih ada lagi pemikiran yang kita tak perlu pandang usia untuk dapat watak lead tu, kan. Rasanya susah tu atau senang tu bergantung pada individu, dan juga kita macam mana kita nak approach kita punya career sendiri. Dan juga last rezeki lah. Kadang-kadang orang kata nak dapat watak lead ni kena play the game. Itu sometimes certain orang dia tak suka play the game, which means adalah benda-benda politik yang kita kena bermain dalam industri ni, yang ramai orang tak sedar. Kita sebenarnya kena bermain permainan politik dalam industri hiburan untuk maju ke depan. So kau main ke tak? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tak. Itu yang kadang-kadang rasanya apa benda, bila tak itulah yang kita punya career sendiri akan bergerak perlahan, kan. So itulah yang macam kadang-kadang tak tahu, mungkin pilihan sendiri, kan. So okey, kau tadi kau kata kalau kau nak start daripada awal, kau boleh. Waktu muda-muda kau ada, orang kata apa, ada look, kan, ada package apa semua, kan. Kenapa kau tak proceed waktu itu? Itulah dia cakap, tak tahulah, mungkin masa time tu entah dia macam bila tengok keadaan sekeliling, macam again nak main permainan politik tu, lepas tu macam dia tak tahu, mungkin rimas dengan nak hadapi benda tu. Mungkin macam mana tu? Maknanya permainan tu macam mana? Maksud kau yang kau susah nak main tu? Dia okey, ini benda yang dalam industri ni yang tak berbaik ni, kadang-kadang itulah orang cakap nak kena pergi berbaik-baik dengan producer, berbaik-baik dengan director, ataupun kita punya posting social media tu kena kreatif, orang kata, untuk mendapatkan perhatian. Kadang-kadang dia ada satu masa tu aku lagi suka, baik kalau korang nak kenal aku melalui kerja aku lah, bukannya kau kena kenal aku melalui mungkin melalui aku punya social media, ataupun just rupa je. Kalau nak kenal, okey, tengok Megat boleh berlakon, itu dia. Itu rasanya. And then masa muda pun mungkin
adalah kot ego tinggi sikit kan. Aku ni aku nak jadi pelakon. Aku nak jadi pelakon, bukannya nak jadi selebriti kan. Itu mungkin kita punya konflik dalam diri lah. Nak jaga kelas lah. Somehow kalau nak jaga juga kita punya maruah kualiti dan apa semua tu lah kan. Tak nak main ambil je. Dulu-dulu memang kadang-kadang tengok skrip kalau rasa macam lah apa benda ni kan. Ada jugalah dulu Maknanya kau pernah tolak lah maknanya tawaran sebelum ni. Ada pernah juga. Apa ni, kadang-kadang kita buat alasan tak free ke apa kan. Tapi adalah juga tolak kan. Menyesal tak? Maksud dia maknanya waktu muda-muda dulu kau tak buat benda-benda tu dan membuatkan kau lambat sikit lah untuk lead dalam filem. Kau ada menyesal atau tak? Dulu mungkin ada terfikir macam tu kan. Especially bila menghadapi zaman-zaman susah dalam kerjaya macam, especially macam masa time PKP ke apa kan, kita duk fikir pasal kerjaya kan. Tapi rasanya itulah bila sampai sekarang ni, bila dapat watak ni, aku rasa macam mungkin tak perlu kot apa benda tu mungkin dah tersusun kan. Dah memang Allah dah bagi jalan. Mungkin okey, dia ni umur 40 lebih baru dapat watak, dan watak ni alhamdulillah watak yang somehow something yang memang aku nak lah buat kan. Apa dia, sebab dia kena dengan jiwa, dia kena dengan karakter tu, kena dengan apa yang kita belajar kan. Rasanya penyesalan tu tak ada lah kot. Okay, thank you Megat. Okay guys, jangan lupa nanti untuk menonton filem Walid. Sekarang masih lagi di location, masih lagi shoot. Tak habis lagi. Nanti insyaAllah lah bila filem ni dah siap, nanti korang kena tengok. Korang kena tengok Megat Shahrizal fight. Badan dia jangan pandang pada badan. Aku dah tengok dah kan, footage yang kau fight tu, dan memang aku rasa macam best lah. Macam siapa nama kalau filem Hong Kong tu? Itu Ariel, diorang ni semua sebut Sammo Hung lah. Sammo Hung. Dan cuma nak tambah sikit, sebab apa benda yang menarik sikit yang aku rasa pasal filem ni, bila Ariel pilih, aku pun sebab terkejut dapat watak ni, sebab apa yang aku boleh sebut adalah unconventional, which is apa benda Ariel tak pilih watak bukan saja lead, tapi yang lain-lain tu berdasarkan yang biasa kita go kan. Kalau rasanya pada usia sekarang, pada bentuk badan sekarang, tak ada siapa dalam Malaysia ni, even aku sebagai pengarah sendiri pun kadang-kadang mungkin akan terfikir 2-3 kali untuk nak cast diri aku sendiri sebagai hero. Tapi Ariel berbuat macam tu. So kita nantikanlah macam mana hasil dia. Nantikan guys. Okey, itu saja kita bersama dengan tetamu kita hari ni, malam ni, dan kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Okey, bye.